Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya hari ini kita dapat bersama-sama lagi untuk menyambung pelajaran kita tentang Nahwu ringkasnya. Dengan Nahwu ringkas ni, model Nahwu ringkas daripada Akademi Al-Bayan, insya-Allah kita dapat memahami Al-Quran sedikit sebanyak, maknanya kalimah Al-Quran. Kita belajar mengenal kalimah dan juga menterjemah kalimah, dan dengannya insya-Allah kita dapat memahami Al-Quran yang kita baca. Bermula dengan Fatihah dan seterusnya. Baik, hari ini saya kongsikan dulu pelajaran semalam untuk kita recap. Jadi semalam kita belajar isim. Jadi kita kenal isim melalui tanda isim yang terdapat pada awal kalimah isim itu. Mana kita nak kenal isim ni, kita kena tengok tanda pada awalnya. Jika ada alif lam, okey, itu isim. Jika ada harfu jar, maknanya kalimah selepas alif lam ataupun selepas harfu jar tu adalah isim. Itu tanda isim ya. Dan juga kita boleh melihat pada akhir kalimah tersebut. Jika di akhirnya ada kasrah, maknanya itu isim. Jika di sebelahnya ada tanwin, maknanya itu adalah isim juga. Jadi isim ini kita jumpa semalam, kita kata kalau kita jumpa satu isim dia ada alif lam, itu tandanya isim sempurna. Kalau ada tanwin, isim sempurna. Tak ada alif lam, tak ada tanwin, macam isim, macam nampak isim nakirah tapi tak ada pula tanwin, ini dipanggil sebagai isim cacat ya. Nanti semalam kita belajar. Jadi hari ini kita akan sambung. Bila kita dah tahu isim ya, setiap kali kita jumpa isim, isim ni akan memberikan kita 3 maklumat lagi. Sekarang kita dah kenal isim. Okay, kita dah kenal isim. Melalui tanda-tanda dia tu, malam kita belajar tanda dia, lepas tu kita dah tahu, okey, ini isim. Setiap kali kita dah kenal itu isim, kita akan dapat 3 lagi maklumat pada isim tersebut. Iaitu maklumat bentuk. Bentuk isim. Dan maklumat jantina isim, dan juga maklumat tentang bilangan isim. Jadi semalam ada yang bertanya, macam mana kita nak tahu seorang ke, satu ke? Itu yang kita akan belajar pada hari ini insya-Allah. Jadi permulaannya, bila kita tahu ada isim, maknanya ada 3 lagi maklumat yang kita akan perolehi. Kita akan nampak tanda-tanda yang menunjukkan bentuk isim, jantina isim, dan juga bilangan isim. Ini sebagai overview, kita tak buat semua hari ni, kita akan buat satu-satu. Jadi saya pergi tackle dulu yang pertama, iaitu bentuk isim. Bentuk isim ada 2. Ada 2. Satu, bukan bentuk 3 segi, bukan bentuk 4 segi. Ia adalah bentuk yang kita tak ada perkataan yang sesuai. Nak tunjukkan isim tu sama ada dia isim nama am ataupun dia kata nama khas. Tapi dalam bahasa Arab, kita perkataan ni bahasa Arab. Macam mana kita nak kenal isim dalam bahasa Arab tu sama ada dia am atau khas? Jadi ni kita akan pergi semula kepada nota kita. Baik, tengok sini Isim terbahagi kepada kata nama am dalam bahasa Arab, sebutannya nakirah. Jadi saya tulis kat sini nakirah. Ejaan dalam bahasa Arab nun, kaf, roh. Ta, nakirah. Dan juga kata nama khas, makrifah. Okey, makrifah. Isim terbahagi kepada kata nama am, yakni nakirah, dan kata nama khas, yakni isim makrifah. Jadi kalau nakirah tu makna dia am, makrifah tu makna dia khas. Okay, macam mana nak tahu? Ada kaedah. Berikut ialah kaedah untuk mengenali kedua-duanya. Bagi isim nakirah,
Tak ada satu. Ciri yang pertama dia tak ada alif lam. Ataupun kadang dia tak ada alif lam ataupun dia ada tanwin. Bila ada tanwin maknanya kita tahu dia tu isim nakirah, kata nama am. Jadi kata nama am ni maknanya apa-apalah, anything, any kalau kata contoh di sini saya ambil yang belah kiri dulu ya. Hudan. Jadi dia petunjuk. Dia maksud dia suatu petunjuk. Itu maksud dia bila kata nakirah tu. Ni tanwin, tanda dia. Nakirah petunjuk. Mukminan, seorang yang beriman. Siapa? Tak ada. Nama am. Seorang yang beriman itu, jangan terasa. Boleh terasa maknanya untuk diri kita lah. Orang yang beriman itu, kadang-kadang Nabi ada hadis kan, dalam Quran pun cakap macam tu. So ini maksud dia, seorang yang beriman. Okey, tanwin. Rasulun, seorang rasul. Seorang rasul. Jadi contoh macam itulah tanwin. Jadi kita tak boleh kata rasul itu. Maksud dia seorang rasul, kata nama am. Bakaratun. Ni kat sini contoh yang ada ni dah ada siap-siap juga contoh untuk jantina. Tapi kita hari ni kita fokus untuk nakirah saja dan makrifah. Bakaratun jadi tanda tanwin. Bila tanwin ni menunjukkan dia isim nakirah. Ayatun. Jadi pun sekali lagi tanda nakirah, jadi kita terjemahkan suatu ayat. Suatu ayat. Yang tak jelas lah. Tak ada spesifik lah. Tidak definite. Dia indefinite. Ni macam kalau tanda ni lah yang menunjukkan, okey, kita terjemah, kita tak boleh kata ayat itu. Kita terjemah suatu ayat sebab dia nakirah. Okey. Kemudian kalau frasa nama macam mana nak determine? Kalau frasa nama, apa maksud frasa nama? Dia ada satu isim cacat tu. Ni satu isim cacat. Kadang-kadang boleh jadi lebih daripada satu. Dia isim cacat ni macam mana? Di awal dia tiada alif lam. Kita tak nampak alif lam. Dan di akhirnya tiada juga tanwin. Jadi dia macam tak sempurna lah. Bila dia tak sempurna, dia kena bersandar kepada isim yang sempurna. Sama ada isim sempurna tu nakirah, jadi dengan tanwin, atau isim sempurna dengan alif lam. Jadi dalam hal ni, kita nak tentukan frasa nama ni nakirah ke makrifah. Kita tengok pada kalimah yang kedua. Kalau kalimah yang kedua tu tanwin, maknanya dia ni frasa nama ni nakirah. Nakirah ke makrifah Mawadah? Nakirah. Jadi ni kullu nafsin, setiap daripada diri. Setiap daripada diri, itu terjemahan dia. Itu untuk isim nakirah. Jadi kalau nota kita ni tadi, apa tanda untuk isim kata nama am, bentuk dia? Okey, dia ada dua tanda. Satu, ada tanwin. Kedua, dia ada alif lam. Kita buat rumusan. Okey, kalau kata nama khas pula macam mana? Kata nama khas adalah tanda dia yang umum ialah ada alif lam. Okey, kita mulakan daripada kiri juga. Al-Huda. Jadi ni adalah kata nama khas, petunjuk itu. Kalau terjemahan kita terus tambah itu, petunjuk itu. Tadi hudan. Ni maknanya makrifah lah ni. Al-mu'minuna. Selalu kita jumpa perkataan ni. Ada alif lam. Perkataan ni dia, kalau dia ada waw nun berbaris fathah di akhir kalimah ni, dia tak boleh ambil tanwin. Tapi kalau dia tak ada alif lam, contoh dia jadi mu'minuna, tak ada alif lam. Ni nakirah dia. Ini version nakirah dia. Besar sangat, dia gemuk jadi tak molek. Okay, saya kecilkan yang kat Dewan, nampak juga Nampak Okey. Mu'minuna. Ni nakirah untuk form yang macam ni. Mu'minuna. Ni maknanya dia nakirah. This one can never be tanwin. Dia tak akan pernah ada tanwin lah. Mu'minuna. Kalau seorang, mu'minan boleh. Mu'minun boleh. Mu'minin boleh. Tapi kalau ada tambah waw ni, mu'minuna. Dia punya nakirah tak ada alif lam. Kalau al-mu'minuna ada alif lam, maknanya ni adalah isim apa? Isim apa? Bentuk dia.
Bentuk dia apa? Makrifah. Makrifah. Yes. Cuba jawab je, tak apa ya. Ni kita bagi contoh. Kita tengok contoh. Tadi kita tengok yang atas ni. Rasulun. Seorang rasul. Di bawah ar-rasulu. Rasul itu. Ini makrifah. Baqaratun. Ini nakirah. Al-baqaratu. Makrifah. Seekor lembu. Ni dia tak boleh cakap tak payah seekor pun tak apa. Lembu betina itu. Ayatun, suatu ayat. Al-ayatu disebabkan ada alif lam ni, terus jadi terjemahan dia ayat itu. Maknanya dia spesifik, dia dah menjurus, menentukan satu perkara. Yang ni pula yaumuddini. Okey. Kira al tu maksud itu ya teacher. Biasanya bolehlah kita terjemah maksud itu. Ataupun untuk setengah-setengah perkataan kita, bila kita terjemah atau kita tulis terjemahan kita, kita boleh huruf besarkan. Maknanya kita boleh capitalkan yang pertama tu. Menunjukkan dia tu adalah nama khas. Boleh juga. Kalau kadang-kadang nama tempat kan. Okey. Macam contoh yang kedua ni, yaumuddini. Jadi yang ni isim cacat. Alif lam tak ada, tak ada tanwin. Macam mana kita nak tahu dia ni bentuk dia apa? Nakirah ke makrifah. Jadi kita tengok tempat dia bersandar. Kalau tempat dia bersandar ada alif lam, maknanya dia ni adalah adalah isim. Kesemuanya adalah isim makrifah. Ni semua ni isim makrifah. Itulah macam tu cara kita nak kenal. Apa beza dia kalau isim makrifah? Saya tak nampak pun beza dia. Dia beza dia dalam, bila kita tengok dia dalam ayat, nanti bila kita terjemah. Ni maknanya menjurus kepada suatu hari kan, hari bagi pembalasan. Jadi hari bagi pembalasan berarti akhirat. Jadi kan hari akhirat, bolehlah kita buat huruf besar tu. Kita nak menunjukkan akhirat yang kita masukkan ni bukan yang kat dunia ni. Tapi yang Allah kata tu, yang dalam Quran tu. Macam ya. Baik, okey. Selain daripada itu, kita boleh masukkan lagi kat sini isim nama khas pula. Yang pertama tadi adalah tanda dia apa? Ada alif lam. Ada alif lam. Kemudian tak ada kemudian. Yang tadi baru alif lam. Kita tengok yang itu je kan? Okey, kita tengok pada yang bawah ni pula, selain daripada itu, isim makrifah. Ada juga isim makrifah yang kaku, disebut sebagai isim nama khas ataupun nama khas, yakni makrifah yang kaku. Dalam bahasa Arab dia mabni. Isim mabni. Mabni ni kaku, dia tak boleh, dia rupa dia macam tu. Dalam Quran kita akan jumpa perkataan-perkataan ni semua dia tak ada alif lam, dia tak ada indikator apa, dia kadang baris kasrah lah. Macam ni kan. Dia ada alif baris sukun lah, tapi dia isim. Dan isim ni tidak boleh berubah bentuk dia. Maknanya macam ni je. Bentuk dia tu, semua isim yang kita tunjukkan dalam muka surat ni adalah isim makrifah. Walaupun dia tak ada alif lam. Okey, apa dia isim terlibat tu? Isim isyarah, yakni kata tunjuk. Contohnya zalika. Ni maksud banyak tak kita jumpa perkataan ni dalam Quran? Banyak tak Nura? Banyak kan? Nura ni tadi setengah dengar dia sedang menghafal surah Ar-Rahman. Banyak tu kita boleh tanya dia. Ni makrifah ke nakirah? Makrifah ke nakirah berdasarkan contoh. Jadi perkataan ni zalika ni, semua ni adalah isim makrifah. Itu, ulaika, mereka itu, tilka, itu perempuan, hadza, ini, hadhihi, ini. Jadi ni kata isyarah, isim isyarah ataupun kata tunjuk. Okey, kata tunjuk. Kalau macam dalam bahasa Inggeris ada sikit ni, ada jugalah sedikitlah persamaan, dipanggil demonstrative pronoun. Dia panggil semua ni pronoun tapi ada demonstrative pronoun. Macam tak payah term. Kalau kita tak ingat term yang bahasa Melayu ni ke ataupun bahasa Arab, don't worry. Tapi kita familiarkan diri kita, semua jenis-jenis ni kita selalu jumpa ni dalam Quran ni. Dia adalah isim
Isim apa tadi? Kita tengah belajar. Isim apa? Ma'rifah. Bentuk dia apa? Ma'rifah. Ma'rifah. Ahsantum. Jadi contoh lagi. Allazi. Dia pun isim mausul. Ni termasuk dalam kategori isim mausul pula. Allazi. Jadi maksud dia orang yang. Ataupun kalau merujuk pada Allah, Tabarakalladzi. Dalam surah Al-Mulk tu. Itu kita tak bolehlah cakap orang yang, dia jadi yang. Dia isim isim mausul maknanya kata penyambung. Isim isyarah dalam bahasa Arab, mungkin ada yang dah belajar. Kadang-kadang bila kita tak tahu bahasa Arab dia, kita rasa kurang lah kan. Ada kala bila tahu pun jadi macam beban pula. Tapi saya tulis je lah. Kalau yang dah ada buku dah boleh dah tulis kat buku tu. Ni isim istifham. Istifham, isim syarat. Tu macam itulah isim syarat. Jadi contohnya lagi. Ni contoh. Adakah ini semua dalam Quran? Banyak. Ya. Tak benda bukan semua. Ini semua dalam Quran, tapi maksudnya adakah semua ini? Cukup ke ni je? Tak, ada lagi. Tapi yang kita tampal dekat sini, yang kita letak di sini adalah yang paling-paling popular, yang paling banyak. Kita paling selalu jumpa. Jadi allazi, allazina, orang-orang yang, kan banyak allazina ni? Allazina, allati. Allati ni mungkin tidak sebanyak allazina lah. Orang yang. Man, siapa yang, ma, apa yang. Kalau kata soal pula ataupun isim istifham yang paling banyak kita jumpa dalam Quran, kaifa. Bila dia kata tanya, dia jadi ada, kita tambah dalam bahasa kita tambah kah tu. Bagaimanakah? Kaifa, bagaimanakah? Kaifa, bagaimanakah? Man, siapakah? Ma, apakah? Yang ni tadi ma juga. Tapi kalau dia penyambung, dia apa yang? Manakala ma pertanyaan dia akan jadi apakah? Di situlah kita ni bertengah belajar. Kita belajar kenal je dulu. Kalau kita tersilap-silap, ni nak cakap apa yang ke apakah, itu normal. Itu satu proses yang kita semua kena lalui bila kita belajar ni. Bila pula ma apa saja, bila dia isim syarat. Ainama, man, sesiapa yang, ini kan tadi siapa yang ni sesiapa yang. Ainama di mana saja, dia tak ada persamaan lah. Man ada, dia dekat sama dengan, kadang-kadang dia boleh jadi isim mausul, kadang dia boleh jadi isim istifham, kadang-kadang dia boleh jadi isim syarat. Bila isim syarat, sesiapa yang. Kalau ma isim syarat, dia jadi apa sahaja. Gitulah. Benda ni nak kena hafal? Tak perlu, kerana dalam mushaf kita, dalam panduan terjemahan juzuk 1 tu disediakan. Contohnya bila dalam latihan kan, dalam mushaf latihan ni, bila kita jumpa tu kita akan tulis. Maknanya kalau ma ni, ini bukan ma itu. Semalam kita dah belajar ma yang nafiah kan. Jadi kita buka bawah ni ada. Jadi kita tahu nak terjemah tu apabila kita lihat di bawah ni. Ni kita tak perlu, that's why saya kata tak perlu bebankan diri untuk hafal. Tapi faham konsep tu, bahawa perkataan-perkataan ni ada maksud yang berbeza bergantung kepada kedudukannya di dalam ayat. Peranan dia ada banyak. Jadi tak semuanya tidak. Jadi kalau macam ni kita jumpa, kita dah tahu. Jadi kalau macam isim pula, isim ma, bima. Jadi kat sini, ni kita tahu ni dia duduk tengah-tengah, dia majrur, jadi kita tulis apa yang. Tu kita dah boleh lah kita buat maksud perkataan ma tu. Macam tu. Bila kita tak payah hafal tu, saya kata tak payah hafal, tengok pada yang bawah ni. Cuma yang perlu kita lakukan sekarang ialah faham betul-betul konsep tu dan kita cuba buat latihan. Satu lagi, kumpulan isim yang mabni, dia tidak berubah baris, rupa dia sama je. Dia kok mana pun dia sama. Huwa, hum, ini dipanggil sebagai dhamir. Kata ganti nama. Kata ganti nama. Dhamir. Kalau banyak, dhamair. Jadi ni kata ganti nama. Kata ganti nama
Dhamir, tak kiralah dia sama ada ia ganti nama yang terpisah. Maknanya dia duduk di awal ayat. Contoh macam huwa. Qul huwallahu ahad. Jadi huwa. Ataupun dia di akhir. Annahu la ilaha illa hu. Macam tu kan. Annahu. Ahu. Dia ni kalau terpisah dia macam ni. Kedudukan dia sendiri. Kalau dia sendiri, dia terpisah huwa. Bila dia bersambung di akhir, dia bersambung dengan kalimah lain sama ada harf ataupun isim yang lain, dia akan jadi hu. Kalau kita kata annahuwa, macam tak kenalah, dia sepatutnya annahu. Jadi huwa. Tak kisahlah dia duduk depan ke, dia duduk bersambung dengan perkataan lain ke, semua dhamir adalah isim, bentuk dia apa? Makrifah. Ngangguk aja Nura. Setuju dengan teacher ya. Betul tak? Okey, Cik Rahimi boleh follow? Cik Zainal? Okey ya. Sabri? Dapat? Okey. Cik Saziman? Oh, Aman dah okey lah insya-Allah. Mawadah? Okey. Asha? Boleh? Majidah? Munira? Alright. Thumbs up. Tahniah kalau faham. Alhamdulillah. Okey. Jadi di sini huwa. Ni kita kena biasakanlah. Kita akan jumpa perkataan ni banyak kali tapi kita tahu dia adalah dhamir. Dia tak berubah rupa dia macam ni je. Huwa ataupun hu. Perhatikan skrin. Sekarang tengok skrin. Saya lihat, cuba kita lihat connection dia. Rupa dia ada sedikit perubahan apabila dia menjadi dari segi makna tak ada. Bila ganti nama tu terpisah dan ganti nama tu bersambung. Okey, kita tengok ni dia punya korespon. Huwa dia korespon dengan hu. Huwa dia juga. Jadi kalau kat sini bahawasanya ia. Kat sini ia juga maksud dia. Hia, ia untuk perempuan. Jadi kalau dia bersambung dia akan jadi ha. Dia tak boleh jadi fi hia. Salah. Tak ada dalam Quran pun tak ada. Fi hia salah. Dia mesti fiha. Hum dia akan jadi sama ada him ataupun hum jugalah. Dia boleh sama dua. Okey? Tak laju kan? Okey kan? Pace saya. Kalau anta rabbi, engkau adalah Tuhan bagiku. Jadi bila dia berada kedudukan yang bersambung, dia akan jadi ka. Dia alaika, tak boleh ala anta. Dia mesti alaika. Anta bila dia jadi dhamir muttasil ataupun dhamir yang bersambung, dia jadi ka. Antum jadi kum. Macam kita tak boleh kata assalamu ala antum. Tu kita pandai cakap pasal tak ada masalah. Tapi kalau kita nak jadikan dia doa, assalamualaikum tu satu doa, kena ikutlah. Assalamualaikum. Tak boleh kata assalamu ala antum. Okey. Jadi antum dia bertukar bila dia bersambung di akhir kalimah dia akan jadi kum. Ana akan jadi ya. Anak aku, tapi kat sini min ditambah dengan huruf jar kan? Di awal ada huruf jar dia jadi ya. Minni. Boleh? Tuhanku, Rabbi. Dia tak boleh cakap Rabbi ana, Rabbu ana. Dia mesti Rabbi. Itu dia dhamir yang bersambung. Makrifah juga walaupun dia macam ni, walaupun dia begini. Walaupun dia ana, walaupun dia ya, dia adalah makrifah. Nahnu tukar jadi alaina. Dalam frasa nama dia akan jadi na juga. Ini dengan harfu jar. Tapi kalau frasa nama pun dia jadi Rabbuna. Sama je. Okey? Boleh? Ada soalan? Okey. Kalau tak ada soalan, kita cuba buat latihan. Jadi saya panggil seorang-seorang. Saya mulakan dengan yang ada dalam kelas ni. Perhatikan kalimah-kalimah di bawah. Apa nak buat? Bulatkan isim makrifah. Kalau kita perasan, latihan 9 ni sebenarnya dia punya perkataan lebih kurang sama dengan perkataan di latihan 8. Ya? Jadi di latihan 8 tu, perkataan lebih kurang. Jadi kita hari ini kita tak fokus pada menterjemahnya, kita fokus pada kenali isim makrifah daripada isim nakirah.
melalui tanda-tanda. Mari kita cuba. Okay, saya mulakan dengan Aisyah. Tak apa, cakap je pun tak apa. Mikrofon tu tak payah dekat. Aisyah, yang mana kita nak bulatkan pada barisan yang pertama ni, pada baris pertama. Pada row yang mula-mula ni. Mana kita nak bulatkan? Buat satu-satu. Okay, mula dari kanan boleh? Kita mula dari kanan. Kanan teacher lah. Tengok skrin. Mana yang makrifah? Bulatkan, sebutkan perkataan tu. Mana dia? Dia punya arahan ialah bulatkan isim makrifah. Bukan bulatkan tanda, tapi bulatkan isim makrifah. Jadi yang mana kita nak bulatkan Aisyah, sebutkan kalimah itu. Aisyah, bulatkan isim makrifah. Tak boleh jawab. An-Nasi ni bulatkan tak? Bulatkan. Sebab apa? Sebab dia isim makrifah. Kenapa kita kata dia makrifah? Ada? Alif lam. Alif lam. Kenapa ni? Belum bangun lagi? Sakit tekak. Okey. Alright, tak apalah. Dan Aisyah rehat dulu. Okey, Majidah, lagi perkataan apa yang kita nak bulatkan di sini? Rabbukum. Semua sekali. Sebab apa? Dia adalah perasaan nama. Sebab ada dua. Memang ada dua. Cuma ada dua pun dia adalah dua-dua tu kita nak tentukan. Yang ini makrifah ke bukan? Kita tengok sebelah dia kan. Kita tengok sebelah dia. Rabbu tu isim cacat. Jadi dia tak sempurna. Dia kena bersandar dengan makrifah yang lain. Ataupun isim sempurna yang lain. Jadi dalam hal ni dia adalah isim makrifah. Ya. Maradan bulatkan tak, Cik Syaziman? Tidak. Sebab dia tanwin. Jadi dia ni menakirah. Kita tak payah bulatkan perkataan itu. Okey, terusnya Sabri. Bulatkan Abdina, betul. Bulatkan Abdina. Pun sama juga, ini isim ataupun frasa nama. Okey, seterusnya kita pergi terus yang bawah, al-akhiri. Cik Rahimi, bulatkan tak? Bulat. Cik Sebab Rahimi. ada alif lam. Betul, sebab ada alif lam. Ni kawan-kawan dekat online pun kalau nak jawab silakan Boleh. Boleh dengar kan suara diorang? Dengar tak? Tak. Dia kena pakai mic pun dengar. Tak, yang ni dekat online ni kok kita dengar. Boleh dengar Ustazah. Okey. Dengar teacher. Alhamdulillah. Okey, seterusnya Cik Zainal, fauqaha, bulatkan tak? Tak. Bulatkan ha je. Fauqa dia ada dua, jadi kita bulatkan dua-dua, kita bulatkan satu je. Sebab dia tak ni ya. Tak apa. Okey, kita bulatkan dua-dua lah sebab dia ni tak boleh berdiri sendiri fauqa ni. Dia sandar ke sini. Jadi nak tentukan fauqa ni makrifah kena nakirah, kita tengok sebelah dia. Ha ni makrifah sebab dia dhamir. Jadi dua-dua tu makrifah lah, isim makrifah. Apa makna fauqa? Atas. Oh, Di atas baginya. Di atas baginya. Ad-dhalalata. Okey, siapa nak buat? Ada alif lam. Okey. Ya. Alif Ad-dhalalata lam. bulatkan? Betul, bulatkan. Bagus. Okey, seterusnya azabun bulatkan tak? Tak perlu. Tak perlu. Betul. Okey, sekarang kita panggil yang panggil lagi dua dekat dalam kelas ni. Lepas tu saya panggil yang online. Mawaddah, azabun bulatkan tak? Sebab Macam menumpang tadi. Oh, dia ada sebab dia nakirah. Apa tanda nakirah dia? Mawaddah? Tanwin. Sebab dia ada tanwin. Betul. Okey. Hudan nak bulatkan tak Nura? Sebab ada tanwin juga. Jadi dia isim nakirah. Okey, kulli syai'in. Kita nak bulatkan ke tidak? Kulli tu boleh tak bulatkan? Kulli bulatkan? Kulli bulatkan. Bulatkan. Jadi dia makrifah. Dia tak makrifah. Nakirah. Kita tak bulatkan kulli syai'in.
Sebab kita tak bulatkan sebab dia ni isim cacat. Jadi kita nak tentukan dia tu makrifah ke nakirah, kita tengok yang sebelah dia. Sebelah dia ni nakirah ke makrifah? Nakirah. Jadi kedua-duanya adalah nakirah. Maka kita tak perlu bulatkan. Ya? Ali, kita bulatkan tak? Online? Belajar online? Alif. Tak. Tak. Betul, betul. Sebabnya ni adalah tanwin. Tanwin. Bukan alif lam ni hamzah. As-sufaha'u. Ada. Bulatkan. Ada bulatkan. As-sufaha'u ni maksud dia apa? Selalu jumpa. Apa dia as-sufaha? Kalau Orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. orang-orang yang bodoh. Ni kalau kita tak tahu boleh tengok dalam Quran lah. Tengok terjemahan. Orang-orang yang bodoh itu. Kita tambah. Naran. Bulatkan tak? Tak. Perlu. Betul. Jannatin. Bulatkan tak? Tak. Tak. Maratin. Tidak. Mutasyabihan. Tidak. Dia selalu kalau tengok je ni kan. Kalau saya perhatikan lah pelajar-pelajar yang anak-anak ni ataupun kadang-kadang yang dewasa juga. Bila kita tak sebut, dia akan bulatkan ni. Sebab selalu ingat ni adalah dhamir. Tapi sebenarnya dia bukan dhamir. Sebab kalau kita baca kan kita baca mutasyabiha. Ataupun bila tengok je, kebanyakannya lah ada banyak kali. Tapi kelas ni alhamdulillah dan kelas malam tadi tidak berlaku macam tu lagi dah. Okey. Absarihim kita bulatkan tak? Yes. Bulat. Semua sekali kan? Sebab dia adalah frasa nama dan dia bersandar yang isim yang cacat ni bersandar Dhamir. Dhamir makrifah. Sabilillah bulatkan tak? Bulat. Bulatkan. Sabilillah. Semua orang tahu perkataan ni. Jalan bagi makalan Tidak. tidak. Okey, yang ni pula satu potongan ayat. Zalikal kitabu. Jadi yang mana kita bulatkan? Kita. Zalika satu kalimah yang isim makrifah. Al-kitab isim makrifah juga. Alif lam. Jadi itu Al-kitab. Itu adalah sebuah Alkitab. Itu adalah Alkitab. Ulaika humul muflihun. Jadi yang mana satukah yang makrifah? Kita sebut. Ulaika. Hum. Okey, dia macam ni ya. Kalau untuk kalimah dhamir ni dari segi bacaan kita memang kena hidupkan suis dia tu. Kalau sebabnya baris asal hum yang mana-mana dhamir yang baris dia sukun. Asal dia sukun. Mana-mana perkataan yang saya kata ni dalam bentuk kalimah baris dia sukun, Tapi bila sukun dengan sukun macam mana nak bunyi? Jadi salah satu tu kena hidupkan. Jadi hidupkan dia jadi dhammah. Ikut yang paling natural dengan mulut kita. Dan kita tak payah fikirkan benda tu. Benda tu dah ada dalam Quran. Jadi kita cuma jangan kita jadi macam tak kenal lah. Kita kenal bahawa dia ni sebenarnya adalah tetaplah dhamir. Baris asal dia sukun. Lagi? Ada lagi tak? Al-muflihun. Jadi ni pun adalah isim makrifah. Tahtihal anharu. Tatiha. Ha dhamir. Dan Al-anhar. macam itulah. Ini ada dua kalimah. Dua tapi dia dah jadi satu. Okey, ini kasayyibim minas samai fihi dhulumat. Tidak. Zulumat tidak. Ada kata. Bukan warna. Jadi mana as-samai betul. Lagi? Fihi. Fi kita nak bulatkan fi ke? Fi. Bulatkan fi sahaja. Sebab fi tu harfu jar. Jadi kita dia bukan isim makrifah. Lakumul arda firasyan. Kum, betul Cik Sazima.
Okay. Hum. Al-arba. Al-Aqsa. Okey, alhamdulillah. Seterusnya ayat yang di bawah ni daripada ayat 30 surah 2 ayat 30. Qala rabbuka lil malaikati inni fil ardi khalifah. Help. Kita boleh penggal mana kita kenal. Rabbuka. Jadi Rabbuka. Rabbuka Rabbuka. lil Rabbuka malaikati al-malaikah. Dia sebenarnya yang ni adalah satu ada huruf li dan dia bersambung dengan Alif lam. Malaika. malaikah. Al-malaika. Al-malaikat. Tu. Ini sebenarnya ada dua. Bila kita penggal, dia balik asal lah. Dia balik semula kepada ni ada alif lam. Macam lil muttaqin. Pun sama kan? Ni pun ada dua. Ni dah dipenggal dengan warna. Tapi kita nak jadi kita tahu mana satu ada isim makrifah tak di situ Aisyah? Ada. Iaitu Mala. bagus. Ya. Ada lagi? Ja'ilun. Kan. Arti khalifah. fil ardi. Al-ardi. Jadi kita kena tinggalkan al tu. Jangan kita tinggalkan al. Kita tak boleh cakap ardi. Nanti bunyi dia macam dia bukan makrifah. Boleh jadi bukan makrifah kalau kita tinggalkan al ni. Al-an. Kita kata dia makrifah, kita mesti sebut sekali dengan Al-ardi. al-ardi. Ardi. Okey. Jadi kat situlah ada latihan kita dah selesai. Maknanya untuk latihan tu jadi kita tahu selain daripada alif lam, kata nama khas juga boleh terdiri daripada isim mausul. Isim mausul. Okey, kalau ingat contoh isim mausul boleh senaraikan. Apa dia contoh isim mausul yang biasa kita tahu? Allazina. Ma, Allazina. apa kan? Man. Ni yang biasalah. Allazina. Ni contoh yang common. Kalau kita dapat ingat tiga ni pun alhamdulillah cukup. Lagi ada isim isyarah. Isim isyarah. Isyarat. Kita guna perkataan dalam bahasa kita isyarat. Bahasa isyarat. Pakai jari tunjuk-tunjuk je kan. Ni dah nak dekat raya ni nak buat kuih isyarat. Kuih tunjuk je. Isim isyarat. Macam biasa ada je lawak hafal teacher ni. Pakai isim isyarah. Jadi maksudnya perkataan yang hadza, hazihi. Macam itulah tunjuk-tunjuk je. Saya nak yang ni, saya nak yang tu, itu ini, begitu, begini. Tu semua zalika, tu semua termasuk isim isyarah. Biasa yang paling banyak. Zalika. Lagi apa? Nama khas isim isyarah. Isim istifham. Boleh tengok contoh. Buka balik semula yang tadi. Dulu kita tengok contoh. Selain daripada tu, isim syarat. Dan yang paling besar, kumpulan yang paling banyak ialah dhamir. Dhamir. Dhamir ni kata ganti nama. Bolehlah kita buat sendiri kan. Bila kita dah reti sikit tu, kita buat rumusan. Jadi kalau kata ganti nama ni, kita buat sendiri. Kita punya apa? Kalau huwa. Ni huwa. Belakang dia jadi hu. Macam tu. Hiya. Belakang dia jadi macam itulah kita bolehlah bergantung kepada kita faham yang table tadi ni. Bila kita faham table tu, kita keluarkan balik. Cuba sampaikan pada seseorang, pada kawan kita ke, pada anak kita ke, pada seseorang untuk uji kefahaman kita. Bila kita lupa, tengok balik. Kita lupa, kita tengok balik pada nota ni. Bila kita cuba sampaikan tu, kita sebut lagi sekali, sebenarnya dia membantu sangat-sangat kepada pengukuhan kefahaman kita. Selain daripada itu, kita teruskan buat terjemahan. Jadi kita boleh tengok
mushaf latihan ni. Maksudnya kita dah boleh cuba yang mana ada dhamir, kita boleh kenal, lepas tu kita cuba terjemahkan. Cuma sikit. Cuba cari ni mana dia isim makrifah. Tak penting nak tahu dia nama dia tu, kadang-kadang tak perlu pun kita nak stres untuk hafal. Yang penting kita kenal, lepas tu kita terjemah. Kita kenal, kita boleh. Okey? Baik. Ya. Kan okey, ada soalan yang bagus, maknanya dia dah fokus tu, tengok je. Okey, perhatikan pada page yang bawah tu, terdapat nama khas kaku mabni yang lain di dalam Al-Quran. Sila rujuk panduan terjemahan bahasa Arab Al-Quran. Dia bukan 7 ni je, tapi 7 ni yang paling common. Kalau kita nak kuasai, kita kena tengok buku panduan. Buku panduan terdapat pada dalam tu muka surat kat depan ni. Kat depan ni kita tengok isim dhamir. Ni jadual isim yang kaku. Muka surat 7, muka surat 5, 6, 7, 8. Muka surat 8 Roman. Jadi dekat sini ada perkataan lain. Mana tengok kat sini terputus. Munfasil ni ada 14. Saya like I said, kita punya kaedah nahwu ringkas ni kita tak nak orang sibuk menghafal. Kita nak ambil yang familiar dulu. Jangan kita sebabnya ada sebahagian daripada dhamir ni tak banyak pun dalam Quran. Kadang dia jumpa isim mausul pun gitu. Kadang-kadang sekali je. Tapi kalau macam dhamir ni adalah. Cuma yang paling banyak yang tadi yang saya tunjukkan dalam mushaf tu, contoh yang paling banyak kalau ana, nahnu. Jadi kalau dia punya mutasil ya, na gitu. Lagi anta banyak. Ka banyak. Antum banyak. Kum banyak. Anti pun tak banyak sangat, tapi kena tahulah. Lepas tu huwa banyak, hu banyak. Jadi kita ambil yang paling banyak, yang sering kita jumpa dalam Quran. Ya? Supaya kita tak sarat sangat, kita tak rasa berat bila belajar tu, tak rasa terbeban. Kalau itulah maksud ringkas tu, kita ambil yang pendek, yang sikit dulu. Okey? Ini boleh dekat mana ni? Jadual ni nak jumpa kat mana? Dalam panduan terjemahan juzuk 1 tu. Ni isim mausul. Jadi isim mausul yang banyak kita jumpa pun allazi, allazina. Jarang, pernah tak kita jumpa allazani? Ada dalam Quran tapi kita jarang jumpa. Kadang-kadang jumpa pun kita tak perasan dah. Kita baca je. Itu bukan cakap orang, ni cakap saya sendiri pun. Tapi bila dah tengok jadual, ada. Jadi kita lebih aware lah. Allati. Dia pun sekali je. Selalunya kita jumpa allati. Ulu. Selalu jumpa. Ulul albab. Ini sebenarnya satu bentuk isim mausul. Ula. Ini uli. Ulin nuha. Ulil albab. Ulu. Dia maksud dia. Tengok dari segi maksud pun ada berakal untuk ni bila digunakan untuk yang berakal dan juga tidak berakal. Jadi banyaklah lagi kalau yang dah pernah belajar tu boleh go through jadual ni. Tapi yang baru je nak menatih, orang kata ni baby steps dia. So don't worry dia jangan bukan boleh diabaikan. Maksudnya nanti dulu. Kita ambil yang basic dulu. Lagi man. Man ni pun selalu jumpa. Ma apa yang selalu jumpa. Zu, kita tak bubuh lah sebab dia jumpa lain. Isim isyarah pun gitu juga. Ni yang selalu, ini yang selalu. Tilka, ulaika, hadza, hazihi. Haulai. Ada kala. Baik, okey. Isim istifham semua ada dalam jadual tu dekat depan. Tapi itu pun kita hanya menghimpunkan apa yang ada dalam Quran. Kalau Quran tak mention, walaupun ada dalam kitab-kitab belajar Arab, kita tak masukkan. Tak ada dalam tu. Jadi untuk belajar Quran semata-mata jadual ini disediakan. Baik, kita dah faham yang tu. Maksudnya dia ditujukan. Dia nak menyambung isim tu tentang subjek dia tu, kita tu berakal ke tidak. Orang ke bukan orang ke, macam itulah.
Kadang-kadang yang tu nak merujuk pada Allah ke, merujuk pada binatang ke, ataupun konsep ke, gitulah yang berakal atau tidak berakal. Okey, baik, ada soalan? Kita dah buat latihan isim makrifah. Kita ada lagi 15 minit ni, saya kira kita boleh tak masuk pelajaran baru? Boleh Okey. Kalau tak ada jawapan tu saya kira boleh tau. Senyap tanda setuju. Isim, okey, kembali kepada nota saya tadi. Isim, bila kita dah kenal isim, dia ada 3 maklumat padanya. Jadi satu, maklumat bentuk. Maklumat bentuk, kita dah belajar maklumat tu maknanya sama ada dia kata nama am ataupun dia kata nama khas. Macam mana kita nak tahu dia kata nama am? Kerana ada tanwin ataupun bagi setengah-setengah perkataan tu dia tidak mengambil alif lam. Kalau kata nama khas pula, mungkin dia ada tanda dia ada alif lam ataupun perkataan itu adalah isim mausul. Contoh ma, allazi, ni semua isim makrifah. Ataupun dia isim isyarah seperti haza, hazihi, zalika. Ni semua pun isim makrifah. Ataupun isim istifham. Kaifa, bagaimana, ini pun isim makrifah. Syarat, isim syarat, man, sesiapa yang, dia kadang di share. Jadi contoh-contoh tu kita boleh tengok pada muka surat tadi dalam buku kaedah. Jadi kat situ kita boleh ingatlah, kita tak payah ingat pun, tapi maknanya kita tahu dia ni isim makrifah, tu je. Kita tahu man, apa ni semua ni isim makrifah. Dan juga dhamir. Dhamir ni semua isim makrifah. Dalam erti kata lain, dhamir maksud dia kata ganti nama. Kalau dalam bahasa Inggeris, kata ganti nama ialah pronouns. Jadi ada macam-macam jenis pronouns ni. Pronouns. Jadi kalau contoh yang selalu kita jumpa huwa. Kalau dia, lepas tu kata ganti nama ni pula boleh dibagikan kepada 2 jenis. Iaitu dhamir ni yang bersambung, yang terpisah, iaitu munfasil, dan yang bersambung. Mutasil. Mutasil. Dia boleh jadi macam tu. Jadi yang kat sini terpisah. Dan sebelah sini tadi bersambung. Okey? Dapat yang tu. Ini rumusan dia lah kepada carta tadi. Jadi sekarang kita nak pergi kepada yang kedua, iaitu jantina isim. Sekarang kita dah tahu bentuk dia, kita nak tahu jantina isim. Jantina isim. Dah kenal isim, nak kenal pula jantinanya. Gitulah. Ini lelaki atau perempuan. Okay, isim jantina isim. Jantina tak ada banyak, ada 2 je. Ada tak semua benda? Ini kan dari segi bahasa, dia bukanlah bermakna kita letakkan gender pada sesuatu nama tu. Dah bahasa Arab tu macam tu. Dengan tanda-tanda tu dia ada dipanggil sebagai, kalau lelaki ni sebenarnya bahasa yang lebih tepat tu maskulin lah. Dia kalau kata bahasa kita ni, kita nak terjemah lelaki je, kita tak ada lain. Perempuan ni feminin. Lelaki kalau bahasa Arab muzakkar. Muzakkar, kalau perempuan muannas. Muannas. Okay, muzakkar dan muannas. Jantina. Okay, kita tengok dalam carta kita. Dekat sini sekali arung. Tapi saya tunjukkan dulu yang jantina lah. Macam mana nak tengok? Semua isim mempunyai maklumat bilangan dan jantina tertentu. Yang berikut ialah kaedah mengenali bilangan dan jantina isim. Jadi dalam carta ni kita bahagikan dulu untuk memudahkan kita kenal yang perempuan warna pink ni, hot pink ni, lelaki warna biru.
Jadi yang bahagian atas ni semua tanda ataupun kita penerangan untuk isim muzakkar. Kalau yang bawah ni muannas. Kadang-kadang untuk kita tahu dia lelaki ke perempuan, tengok pada tanda di akhir kalimah lah. Kalau tak ada tanda perempuan, biasanya tu lelaki. Gitu. Kalau tak ada tanda perempuan, maknanya dia lelaki. Okey, kita pergi pada yang pertama dulu, iaitu isim lelaki. Dia macam ni lah, ni biasa kita jumpa. Biasanya kita akan jumpa perkataan yang biasa. Kalau contoh muslimun, kalau perempuan dia ada ta marbutah pada akhir kalimah, ditambahkan di situ. Jadi muslimatun. Kalau ni muslimun, perempuan muslimatun. Biasanya. Ini antara tanda yang common. Mesti ke macam tu? Tak semestinya. Tetapi ini yang paling asas lah. Biasanya bila ada ta marbutah, ini menunjukkan dia tu perempuan. Jadi kalau tak ada ta marbutah ni macam mana ni? Ini maknanya dia lelaki lah. Terjemahan dia apa? Kalau kita tengah tengok lelaki dengan perempuan, kadang-kadang perkataan ni datang sekali, dua-dua. Jadi seorang Muslim. Boleh? Seorang Muslim. Seorang Lelaki Muslim. yang menyerah diri. Sebenarnya maksud Muslim ni penyerahan diri. Islam maksud dia penyerahan diri. Jadi seorang lelaki yang menyerah diri. Jadi kalau ada muslimatun, seorang wanita yang menyerah diri. Seorang wanita yang menyerah diri. Panjang kan? Oh, kita faham. Kita ni Muslim dah belum? Kita dah serah diri belum? Kita dah submit belum pada Allah? Jadi Muslim tu maksud dia yang menyerah diri. Okey. Kalau Musliman, sama juga dalam bahasa kita, seorang Muslim yang menyerah diri. Muslimatan, seorang Muslim, wanita Muslim yang menyerah diri. Seorang lelaki yang menyerah diri. Seorang wanita yang menyerah diri. Ini sama je. Kalau di baris kasrah, muslimin, seorang lelaki yang menyerah diri. Muslimatin, seorang lelaki yang menyerah diri. Itu je antara tanda yang mudah lah. Jadi perkataan yang berikutnya, zaujun, pasangan. Jadi kalau pasangan lelaki, maknanya biasanya suamilah. Kita sebut perkataan zaujun ni boleh dikatakan sebagai suami. Untuk manusia, zaujun, suami. Nanti kita ada satu perkataan yang khusus untuk lelaki yang ada wanita di sisinya, yang berkahwin dengan seorang wanita, dipanggil suami. Kalau perempuan yang dah berkahwin dengan seorang lelaki lain pula, dipanggil zaujatun. Maknanya isteri. Perkataan yang khusus lah, zaujatun. Kita tak boleh kata perempuan yang dah berkahwin, boleh juga perempuan yang dah berkahwin, tapi bila zaujun dengan zaujatun maknanya ini suami, manakala yang ini isteri. Dan understood lah, suami lelaki, isteri perempuan, kerana ada zaujatun. Ya, ada ta marbutah. Okey. Jadi kadang-kadang perkataan, contoh perkataan Baqarah. Perkataan Baqarah. Kita tengok dalam surah Al-Quran ni juga, dalam surah berapa? Ayat 70. 69, 70 muka surat. Saya lupa. 1, 2, 3. Kita tengok sini. Muka surat ayat 70. Okey, satu muka surat ni. Macam ni kan? Cuba tengok ayat ni. Ni cerita pasal Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ini Al-Baqarah, lembu itu. Yang tadi, yang ni Baqaratun. Yang ni dia dah spesifik ni. Seekor lembu betina. Sebab itu dalam hal ni, orang Yahudi itu dia macam kabur je. Dia boleh tak faham lagi soalan dia tu kan. Daripada muka surat sebelah ni. Ini cerita. Semua orang dah tahu kisah ni. Jadi saya ambil nak menunjukkan baris tu je. Jadi pada ayat yang mula-mula tu, Allah kata pada kaum tu,
Dan ingatlah ketika telah berkata oleh Musa bagi kaum baginya, sesungguhnya Allah ia menyuruh akan kamu bahawa kamu menyembelih akan seekor lembu betina. Seekor lembu betina. Isim apa? Nakirah ke makrifah? Baqaratun. Isim apa? Nakirah. Nakirah. Terjemahan dia dah jelas, jantinanya jelas, betina. Tina. Berapa ekor? Satu. Seekor lembu betina. Kalau dia buat je, dah selesai. Betul? Any lembu betina. Mana-manalah seekor. Janji betina. Tapi seekor je. Dah cukup dah. Tapi dia cakap dia tak nak percaya. Dia kata, telah berkata oleh mereka, adakah engkau hendak menjadikan kami akan olok-olokkan? Kamu menjadikan kami akan gurauan? Maknanya kata pada Nabi Musa. Lepas tu Nabi Musa menjawab. Telah berkata oleh ia, aku berlindung kepada Allah dah bahawa aku menjadi daripada orang-orang yang bodoh. Bodohlah kau orang ni. Kenapalah kau tak nak pergi sembelih je? Kan dah menyusahkan tu, kan? Lepas tu dia tanya pula. Dia kata, beritahulah. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Apakah dia? Sebab kat sini dia dah tahu dah. Apakah ia? Nampak hia digunakan perempuan. Apakah lembu betina itu? Macam mana lembu betina tu? Jadi Nabi Musa pun berdoa, sesungguhnya ia. Jadi kita kat sini kita ubah. Bila kita tahu makrifah dia ni merujuk kepada Allah, kita huruf besar, kita boleh besarkan huruf kita lah dalam bahasa Melayu tu. Sesungguhnya Allah, ia berfirman, sesungguhnya ia. Nampak ni ia juga. Tapi ia ni ha. Maknanya dia merujuk kepada Hia ni tadi, lembu betina. Dia spesifik tu lembu betina. Sesungguhnya lembu betina itu tidak yang tua adalah, jelaskan lagi, adalah seekor lembu betina. Seekor lembu betina. Kan dia dah bagi ciri lagi pula. Yang tidak yang tua, tidak yang muda, pertengahan di antara itu. Masih lagi okey cari yang macam ni, color. Tapi masih lagi seekor dan lembu betina. Lepas tu, maka lakukanlah oleh kamu akan apa yang kamu diperintahkan. Mereka berkata lagi kepada Tuhan mereka, diminta Nabi Musa, pohonlah oleh engkau bagi kami, akan Tuhan bagi engkau, ia menerangkan bagi kami apakah warnanya. Dia dah jelas dah ni lembu betina, tanya pasal warna pula. Qala innahu, sama lagi. Sesungguhnya telah berkata oleh ia, sesungguhnya ia berkata, maknanya Allah berfirman, sesungguhnya ia, lembu itu. Sesungguhnya adalah seekor lembu betina yang kuning, yang bersih warna baginya. Ni ha. Merujuk, kalau kita tengok ha je kita tahu dia merujuk kepada lembu ni tadi. Ia menyenangkan akan orang-orang yang melihat. Tapi dekat sini tak clear lagi, pada Bani Israel ni tak clear lagi. Dia kata minta lagi, pohonkanlah bagi kami jelas. Sesungguhnya lembu itu. Dah tak ingat pun yang betina tu. Al-Baqarah. Lembu itu. Dah tak ada pun yang tanda betina tu. Sesungguhnya lembu itu telah kesamaran oleh ia ke atas kami. Dan sesungguhnya kami jika telah menghendaki oleh Allah, nescaya adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi nak kena terangkan lagi. Sebenarnya kat sini Al-Baqarah. Ni nak bezakan tadi. Bila kita nampak ni kita punya terjemahan, kita kena kata lembu itu. Kita tak boleh kata lembu betina. Konteks tu tadi dah salah. Sedangkan yang cerita ni, ni lembu betina tu lah. Masih lagi cerita seekor lembu betina. Masih lagi tak spesifik kan? Any lembu betina. Tapi sekarang dia dah menjadikan permintaan tu dia dah jadi syarat lah. Lembu betina tu mesti begini. Dia yang penting seekor lembu betina yang tidak tua, tidak muda, maknanya umur yang sedang-sedang elok. Lepas tu yang ini pula tak pernah membajak tanah, tak pernah bekerja. Maknanya lembu yang macam tu. Mereka telah menyusahkan diri mereka. Ni dengan harapan mereka dapat lembu lain lah. Tak payahlah lembu betina macam tu dah susah. Lembu jantan tak. Tapi Allah tetap dengan keputusan yang itu lembu betina tu. Kalau dia buat awal-awal tu dia dah selamat. Dah senang. Tapi sebab dia nak menyusahkan diri dia, dapatlah dia. Fazabahuha wa ma kadu yaf'alun. Lalu telah menyembelih oleh mereka akannya, dia dapatlah lembu betina tu. Dan sedangkan tidak, hampirlah mereka melakukan. Hampir-hampir mereka tak dapat buat. Betapa susah nak cari lembu macam tu punya spesifik. Jadi pentingnya bila kita tahu makrifah, nakirah, lembu jantan, lembu betina. Jadi kita
apa penterjemahan kita tu betul, tepat kepada apa yang dimaksudkan dalam bahasa sumber ni tadi. Baiklah. Hari ni okey ke? Semua macam senyap je ke dah syahid juga? Ramai dah. Okey ke dalam sahabat-sahabat online? Pening. Okey, alhamdulillah. Okey. Anti ke tu? Nanti pening. Anti. Tak apa. Go ahead. Slowly. Take it. Tu stres untuk perkara yang baik tu adalah satu bentuk kita menjalani perintah juga. Allah suruh kita stres. Fasda' bima tu'mar. Fasda' bima tu'marun. Allah sebut dalam surah 15 ayat 93. Ni Allah kata ni, fasda' bima tu'marun. Bima tu'mar. Kat sini bima tu'mar. Maknanya apa? Maka Berpening-pening lah. Kau diperintahkan dan berpalinglah oleh engkau daripada orang-orang yang mensyirikkan. Jadi memang kita ni sungguh pening sikit. Pilih stres yang baik tu sebab kita nak prioritize kalam Allah ni, kita nak mengutamakan kalam Allah, pening kita tu dapat pahala. Insya-Allah taala. InsyaAllah. Ayat surah 15 ayat 94. Lepas tu kalau kita pening dan kita, sebab ini perintah dia di akhir ni, Allah suruh kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, supaya kita dapat mengabdikan diri, dan abdikanlah diri engkau akan Tuhan engkau sehingga ia datang kepada engkau al-yakin. Dia kata dalam isim makrifah al-yakin. Apa dia yakin itu? Apa dia al-yakin? Itu kematian. Itu tak apa. Kalau kita mati, insya-Allah dengan sebab kita nak redha Allah ni, nak faham apa yang Allah kata, semoga Allah terimalah kita tak ada lain lagi dah. Insya-Allah kita dalam keadaan, kalau sakit kan kita dapat keampunan daripada Allah dengan syarat kita sabar. Yang penting memang kena sabar. Fasda', sabar dengan pening sikit. Maklumlah bulan puasa pula Allah nak gandakan pahala. Insya-Allah taala. InsyaAllah. Dengan perkara tu. Tapi jangan tak apa anti share dengan saya kalau pening. Okey, macam mana nak buat? Jadi relax dulu. Yang tadi saya cerita pasal Al-Baqarah ke tak apa, tak payah risau sangat. Leave it to Allah. And now kita cuma concentrate apa yang kita dah belajar ni je. Jadi hari ni kita tengok kepada, kita pergi balik semula sekejap pada kita punya rumusan ni tadi. Jadi isim ni setiap kali kita dah kenal isim tu, maknanya pada satu kalimah isim ada 3 maklumat yang kita akan perolehi. Mana kita boleh tahu. Daripada situ kita tahu bentuk dia, isim makrifah atau isim nakirah. Kemudian kita tahu dia lelaki atau perempuan, dan esok insya-Allah kita akan sambung. Kita akan tahu juga bilangannya. Jadi terjemahan kita tu tadi nak terjemah seekor ke, nak terjemah orang-orang ke, nak terjemah satu ke, kita jelas kat situ. Orang lelaki ke, orang perempuan ke, kita akan dapat belajar. Ada tanda dia. Itu lebih mudah dia tu sebab sebenarnya ada tanda. Jadi kita je kena bagi masa sikit, fokus sikit insya-Allah, dan banyakkan doa. Insya-Allah. InsyaAllah. Ya, baik. Jadi setakat ni dulu. Jangan segan untuk kemukakan soalan dalam grup WhatsApp ataupun PM saya. Boleh, saya insya-Allah saya akan jawab. Okey, aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih teacher. Terima kasih, teacher. Jazakallah khairan, teacher. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang tulis syahid dah sikit. Penat sikit lah, dah masuk berapa hari dalam bulan puasa Cik Saziman okey? Hari ke-6 hari ni. Dah masuk ke-6. Lepas tu panas pula tu. Panas sikit lah. Alhamdulillah.
Sekurang-kurangnya kita tak kena bom, kena bedil. Malam baca bulan puasa anak-anak tu dekat Palestin dia orang tengah tidur kena bom rumah dia. Kena bakar, bukan kena bom, kena bakar. Dia terpaksa keluar. Kesian budak-budak kecil je. Kita ni balik rumah boleh ada aircon lagi. Kat office ni panas-panas masuk aircon. Betul? Kita kata apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya kawan-kawan, saya stop recording.